Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikar Zikri. Saya Lokman Hakim. Saya Ahmad Akil. Saya Mus. Bersama kami hari ini dalam podcast Borak Jauh, kita akan membincangkan tentang the rise of new media. Yes. Okey, kita akan mulakan dengan beberapa pecahan lah. Kita akan bawa korang satu demi satu, segmen demi segmen untuk cakapkan tentang pros and cons, keburukan dan kebaikan, dan juga beberapa benda lain lah kita orang akan masukkan sekali dalam perbahasan dan perbincangan kita hari ini. Betul. Okay, so untuk mass media, apa yang mass media yang korang tahu? Apa itu mass media? Kizik, start dulu Zik. Mass media, cara saya nak define mass media ni yang saya tahu, semua benda lah mass media ni medium je, medium yang besar. Kita ada juga media lama, media yang baru kan. Tapi mass media yang kita ada sekarang ni, tu je lah. Social media, internet, benda-benda macam tu yang baru. Okay. Kalau saya pula, kalau mengikut kefahaman saya lah, dia start daripada zaman dulu macam newspaper, benda-benda tu. Medium, dia still medium. Tapi dah bila zaman sekarang, dia ke radio, internet, Media. benda-benda macam tu lah. Itulah yang saya faham. Kalau Mus? Saya pun samalah, sebabnya sekarang ni banyak media yang dah berkembang, dah berevolusi orang kata. Sebagai contoh, macam Loki kata, internet. Yes. Itu yang saya rasa kita akan ketengahkan lah. So kita akan Untuk kupas podcast ialah ini. Kita akan kupas ialah mass media itu internet. Ya. Yang kita akan cakap tentang internet ni adalah tentang, macam saya cakap tadi, tajuk kita orang the rise of new media. Saya bagi sikit lah definisi new media tu, apa nak dibandingkan dengan old media, traditional media kan. New media ni basically yang baru lah kan. Kita ada social media, kita ada internet, macam application ni kita ada Facebook, Twitter, semua tu. Instagram. Old media tu pula surat khabar, medium-medium daripada television, straight daripada penyiaran terus ke television kan. Itu adalah old media. So kita orang nak cakap tentang kebaikan dan juga keburukan new media ni, dan sejauh mana dia dah develop daripada suatu masa yang sangat orang cakap kuno lah, sampai kita dah ada teknologi yang canggih sekarang. Betul. Okay, untuk segmen kali ni kita orang akan borak pasal development. Macam mana Zik kau cakap tadi? Basically yang kita orang nak sampaikan lah development ni, macam mana perkembangan media baru ni nak compare, nak dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Betul. Kita ambil secara ringkas lah. Korang tahu kan business. Okay, bisnes. Dulu kalau nak sampaikan satu input jadi output, kita tak ada cara lain daripada pengiklanan, Betul. pamphlet, flyers, apa lagi, iklan yang kita boleh buat dalam televisyen, radio. Itu je yang kita ada. Tapi sekarang new media baru ni dah jadikan benda tu satu benda yang sangat senang, mudah saja. Kalau korang nak infokan kepada sesiapa, one click dekat social media, satu dunia boleh tahu. Betul? Dan dia tak, orang kata, guna kostum yang banyak pun. Betul? Betul, semua benda tu posting, free. kertas, mahal semua tu. So basically media baru ni lebih efisien berbanding dengan media lama sebab dia lebih mudah, cepat dan kurang kos. Betul? Betul. Tepat sekali, memang menjimatkan. So benda ni sangatlah membantu dalam masa era kita sekarang ni lah. Betul. Lagi satu benda ni, semua orang kena adapt, semua orang kena cepat-cepat biasa dengan situasi ni sebab perkembangan zaman kan. Ni era ke era. Tapi tu lah Zik, susah juga untuk orang-orang tua nak adapt dengan rise of itu mass media ni. Salah satu downside dia lah, kekurangan dia kan. Betul. Sebab golongan lama kebanyakannya tak berapa mahir. Orang kata Tahu, masa lah nak ambil masa, betul. adapt tu. Diorang susah nak adapt dengan benda ni. So tadi Zik dah sembang kan? Zik dah sembang soal bisnes tu. Sebenarnya kalau kau nak tahu satu sektor yang orang kata apa? Mampu berkembang dengan lebih baik ialah sektor education. Pembelajaran. Okay. Baru-baru ni. Pembelajaran. Pembelajaran. So new media ni, mass media ni, dia akan membantu, dia lebih relevan dalam sektor education. Setuju ke tak setuju? Setuju, sangat setuju lah. Betul. Kalau tanya saya lah, sebab benda ni macam dulu kita kena ke sekolah apa semua, tapi sekarang dah ada online platform untuk kita belajar apa semua. And senang nak cari source. Disclaimer je, pembelajaran online ni, atas media ni bukanlah satu yang mainstream dan digalakkan. Sebab Betul. interaksi ni orang cakap lebih baik berguru pula depan muka dengan muka. Sebab Physical. kalau online ni kita tak boleh nak dapat semua selancar kita belajar dalam kelas. As a student lah, kita nak ketengahkan education wise dalam
new media dalam kepentingan media baru. Okey, jadi Akil, Loki dan Zik. Saya nak cuba tanya lah kan. Awak ada tak antara awak semua yang pernah merasai kita kalau lebih spesifikkan lagi tuition dengan fizikal dengan tuition secara atas talian. Ada tak awak pernah merasai? Kalau saya start dulu lah. Boleh tak apa. Kalau saya basically tuition tak pernah lagi lah online. Sebab dulu zaman saya mana ada kan macam apa internet untuk kita buat online ni. Mana ada Google Meet apa semua. So apa-apa fizikal. Tapi saya pernah merasa online. ODL. Kita semua student UiTM so pernah je lah merasa ODL apa merasa belajar online. Education, sudut edukasi, rasanya yang online ni start berkembang lepas PKP lah ya. Sebab PKP kita tahu Google Meet, kita tahu apa Webex, Ya, Webex. Microsoft Teams apa semua tu. So Akil, macam mana nak? So kalau saya sendiri saya pernah mengalami tuition online. Sebab saya start tuition ni daripada darjah 3 lah boleh katakan. Sebab saya tuition cikgu sekolah nak apa semua. Dan tapi saya mula online tuition ni bermula pada form 2 lah kot. Form 2 sebab online tuition ni bagus sebenarnya. Korang macam sebab okey lah kalau korang tahu Google Meet, Webex dan juga apa? Zoom kan. Zoom meeting kan. So benda tu dia boleh display kan, boleh buat presentation apa semua kan. So dia bukan hanya just meeting cikgu cakap-cakap. Dia boleh tunjuk, boleh ada whiteboard, boleh tu lukis ke apa benda. So benda tu sebenarnya bagus dan Betul. Tapi apa je beza yang Akil sendiri rasa ada tuition online dengan fizikal? so beza dia sebenarnya untuk saya sendiri saya tak suka sangat tuition online. Tapi tuition online tu lebih menarik. Disebabkan sebab kita tak perlu ke mana-mana. Kita just boleh duduk kat rumah gitu macam Buka laptop. just buka laptop benda tu kan. So tak kacau lah masa kita. Betul tak? Betul. Tapi kalau saya bab online ni saya kurang lah. Memang 100% memang takkan fokus punya untuk online ni. Sebab So kita tahu lah budak-budak sekarang macam mana kan. Oh, Kita memang akan ada tidur kacau lah. je. Kita susah nak ni. So fizikal lah yang buatkan pelajar tu lebih fokus ke apa semua. Kalau mu sendiri? Kalau saya pernah merasai kedua-dua lah. Tapi saya rasa saya lebih suka online. Sebab apa? Sebabnya kalau macam saya tak dapat nak orang kata catch up, saya ada trik saya. Iaitu saya buat rekod. Pernah buat rekod tak? Pernah. Rekod laptop sendiri kan. Dan kalau tu kita boleh playback balik je. Kita boleh buat revision lah. Revision balik. So senang. Faham. So kalau Zik pula macam mana? Ke tak pernah? Sebenarnya macam saya cakap lah segmen sebelum kan, benda ni adaptasi. Sebab pada saya lebih suka yang fizikal. Sebab kalau belajar tuition tu sebenarnya kelas tambahan. So apa yang kita dah belajar kat sekolah kita akan belajar lagi dalam tuition. Semuanya lagi Lebih detail awal lah. lebih awal ke lagi banyak daripada kat sekolah. Dan input dia yang lebih penting daripada buku teks. Jadi saya rasa kalau saya pergi tuition tak kisah pun sebenarnya online ke fizikal. Sebab saya tahu saya akan dapat input yang sama, cuma lebih detail atau lebih awal. Itu saja. Tapi dulu pernah tak adapt benda tu? Kalau ikutkan adapt dengan online lah lebihnya sebenarnya. Oh Sebab ya. kalau waktu diploma kan, kita zaman diploma kan kita dapat satu sem je fizikal kan. Belajar dalam kelas. Faham. Sampai sekarang pun saya lebih prefer online education sebenarnya. Kalau ikutkan lah. Betul. Dia macam setiap orang persepsi dia lain-lain. Setiap betul. orang ada dia punya ni. So atas dia sendiri. bergantung pada So mostly daripada kita ni ialah lebih suka pada online education lah kan. Betul. online. Untuk segmen kali ni kita akan borak pasal isu lah. Okay, isu-isu dalam online education. Okay, yang pertama saya nak tanya kepada Mus. Isu yang Mus boleh katakan apa benda? Saya rasa bagi saya mungkin duit. Isu keuangan. Duit kewangan ekonomi lah. Isu keuangan. Okay. Bila Untuk Nimida, isu bila Nimida ni ambil alih pembelajaran, duit lah. Saya rasa isu pertama dia. Isu Betul. utama dia. benda yang Tak first semua orang, sekali lah. tak semua orang ada duit untuk beli laptop macam iPad ke apa Device lah kan. device Tapi untuk ada juga guna. bagusnya kerajaan kita ni ada menyediakan orang kata peranti Peranti siswa. siswa. Nanti siswa. Betul? Betul. So, Dan terima itu kasih pun kerajaan. hanya untuk golongan orang kata B40 Yang, yang mana kurang yang berkemampuan. kemampuan ya. Yang memerlukan lah, yang Memerlukan. memerlukan basically. Sebab kalau tengok kan peranti siswa yang kerajaan sediakan tu banyak juga. Pasal bukan yang pernah lah sebelum ni kerajaan bagi device juga, tapi yang tak mencapai piawaian langsung. Tapi peranti siswa kali ni
yang Lebih meluas lah. meluas lah, lebih hebat lah device dia. Bukan yang Semua orang biasa. suka lah basically. Semua orang Betul. suka. Boleh pakai. Kalau pasal duit ni, ada kerajaan juga mengadakan apa yang kita dapat 100 e-belia. E-belia tu. tu. Oh, korang dapat e-belia? Dia setiap tahun Setahun. Oh tak dapat ke? Oh, saya tak dapat. Itu mungkin soal umur. Umur lebih. Sebab tu So kan. kita boleh guna duit tu sebagai macam contoh kad tuition ke, kita boleh bayar. Selama betul. beberapa bulan saja. Itu membantu. So basically kerajaan ni memang menolong lah ya. Kerajaan menolong. Untuk Untuk budak-budak education sekarang, ya. student sekarang untuk belajar. Isu kewangan lah. Betul. Inisiatif yang diorang bagi tu membantu kita. Membantu sangat-sangat. Kita sendirilah kena manfaatkan untuk ke mana. Ya. Okay. So macam ya, kita dah wrap up benda ni. So kita nak borak pasal isu kedua. Isu yang kedua. Isu kedua ialah Isu kedua ialah budak-budak sekarang, student sekarang kurang fokus dengan online ni. So apa pendapat? So kalau Ada kita semua. fikir balik, kita duduk dalam kelas pun kadang-kadang dia tidur. Betul. Sokong. Dalam kelas pun kita kurang fokus. Tapi bila kita buat online ni, dia jadi lagi Sejujurnya tak fokus. Betul. Rasanya kalau 100 orang, mungkin 20-30 je kan betul-betul duduk dalam kelas dan dengar apa yang lecturer cakap. Itu mungkin saya tak pasti. Dia mesti confirm semua orang akan setuju kat sini. Berapa orang akan setuju memang kita tak fokus masa online. So Bergantung lah kan. basically banyak student yang buka laptop, tinggal, tidur. Betul. Tidur. Lagi kelas pagi kan. Semua mengalami benda ni. Saya satu je kelas saya fokus Arab. Saya tak faham. Bahasa Arab je. Arab memang saya fokus. Masya-Allah. Sebab Arab memang tak faham. So isu kurang fokus ni agak menarik sebab online education, Betul. kita PKP, dulu kita pernah PKP. And bila PKP, orang bangun tidur kau buat apa, masing-masing malam main game apa semua kan. Benda Bangun-bangun ni- dah kau apa. Benda ni dia menguji etika dan amanah kita lah. Betul. Sebab tutup kamera kan, tak ada siapa pun tahu. Tapi ada je lecturer yang masuk kelas, dia pentingkan kita untuk buka kamera supaya dia tahu kita ada dalam kelas tu untuk Tapi Nak interaction. buka ke? tak pernah pun. Aish. Itulah datangnya alasan-alasan kamera rosak. Yes, Kamera kat situ pecah. lah Nak pergi wujudnya. toilet, nak pergi toilet. Sorry Toilet. madam, internet slow. Tak boleh nak banggakan sangat benda ni tak elok. Tapi itulah. itulah reality ya. Ini keburukan downside new media yang ada Sebenarnya bila kalau kita start. rasa ngantuk ke apa, record lah. Record diri. Betul. Ikut lepas tu revise lah balik. At least ada effort untuk Ada effort lah nak tengok balik. revise balik. Betul. Sebab kita belajar amanah yang mak ayah bagi kat kita untuk belajar. So kita Etika, kena buat betul-betul lah. Etika student. So itu je lah kot yang isu pasal Isu kurang fokus tu kan. Kurang fokus. So next amanah lah Isu sebenarnya. next apa Isu pula? ketiga. Ketiga lah, rasanya- isu ketiga. Ketiga punya. Ini si paling macam mana nak cakap semua pernah rasa. Semua bukan tak semua. Ni kesian lah sebenarnya. Pada student-student yang duduk dalam kawasan pedalaman yang jauh daripada internet reach. Bukan semua orang ada tau internet ataupun internet lah sebenarnya. Bukan semua orang ada. Saya tu. Macam dia. Memang tak ada internet. Dia duduk waktu dekat home online Kedah Ya, Kedah. Kedah. Si kan? Kedah. Sangatlah perkampungan. Hmm. So memang tak ada internet langsung. So tahu tak saya belajar kat mana semua tu. Atas Saya bapa. pergi masjid. Okey. Masjid. Tak, saya pergi masjid. Masih Ni yang betul duduk reality kawasan bandar lah. sikit Ya, Duduk saya kawasan pergi bandar masjid. sikit. Awak semua macam interview saya tapi tak apa. Memang saya pergi ke masjid untuk belajar. Bangun pukul 7.30 pergi masjid. Semata-mata nak masuk kelas. Semata-mata nak masuk kelas. Effort tu ada lah tapi input tak ada sebenarnya. Pernah dengar tak isu yang student panjat pokok semata nak dapatkan Benda like? tu viral, Ada, benda tu Oh, viral. itu viral. Saya faham sangat Kena viral benda tu. tu. Saya faham sangat. Jadinya bila dah jadi macam ni, benda ni dia kalau nak dibendung, perluasan dia kena betul-betul tinggi tau. Sebab bukan kos yang kecil kalau kerajaan ke apa ke nak masuk ke kawasan pedalaman untuk dapatkan reach internet ni kat kawasan tu. So dia bukan suka-suka boleh nak bendung macam hari ni ada isu ni, esok boleh settle. Tak boleh. Banyak faktor juga orang kena fikir untuk nak bagi ada internet dekat kawasan tu. Betul. Pokok apa semua. Kawasan Banyak benda. hutan sebab- Kawasan hutan. Internet ni bukan senang-senang boleh pergi letak wifi. Ada, dia kena ada kabel, kena Jangan ada tambah connection. cabang apa Ya, tu. tiang dia tu sendiri. Tiang tu. So tak semualah Salah. merasa benda ni. So siapa yang merasa tu sedih sikit lah. Macam saya. Sebab tu berbalik mula kepada topik kita, belajar fizikal tu sebenarnya lebih efisien. Betul, saya sangat setuju dengan Datang belajar kelas, tak payah nak fizikal. online, tak payah nak apa, lecturer duduk je ke depan, ajar. Ajar. So fokus tu lebih. Jaranglah kita tak fokus sangat dalam kelas ni. Counter pula isu 2 tadi. Jadi lagi fokus sebab tak ada Lagi peluang nak fokus. tutup kamera kan. dia Betul penuh betul kan. betul. So semua ni berkait lah sebenarnya. So isu dah sembang, Isu dah sembang. dah ada 3 Tapi isu. jap. Tapi Zik tadi ada cakap ada lagi satu isu. Nak tambah. Mus, Apa saya? ada tadi. Yang mana tu? Cakap pasal tu. Isu
apa ni, anxiety kepada student. Isu Dia orang anxiety. Okey. depan kamera. Saya tak pasti lah sama ada saya ke ataupun korang semua kan. Di luar dan di dalam online tu sama tidak orang ni sama atau tidak. Contohnya waktu online kitanya mudah peramah. Cakap banyak pun semua tu. Tapi bila kita luar jumpa dengan kawan kita jadi introvert. So dia macam Dia effect develop dia. benda tu. Dia betul. faham. Sebab terlampau lama sangat kita Online tak bergaul. Ya tu. fizikal. Dia awkward lah. So Awkward. basically fizikal ni banyak bantu lah dalam sesi dalam kita punya Interaksi tu lagi banyak. So lagi senang. Pendapat saya lah. Betul. So kita dah bergerak kepada segmen yang terakhir, ialah segmen penutup lah kan Mus. Betul lah. So basically apa yang dapat Mus rumuskan, simple kan semua daripada yang kita sembang tadi. Okey, dia bukan banyak lah saya nak cerita ni. Cumanya pembangunan teknologi ni dia semakin hari semakin bagus untuk kita. Tetapi semakin hari ada juga buruknya kan. Tapi kalau kita spesifikkan lagi mengikut topik kita iaitu education. Bagi saya personally amat membantulah dari segi kita cari sumber, segi cari contoh kalau nanti besar nanti pekerjaan kita nak buat tu. Contohnya macam kita upload portfolio lah. So orang akan senang cari untuk kita. Orang akan senang kita cari kerja tu. Faham tak? Faham kan? Tapi berbalik pada education tu bagi saya amat memudah lah. Itu je. So untuk saya punya opinion sendiri, apa itu mass media bla bla apa semua tu. So mass media ni bagi saya sesuatu yang bagus, bagi saya sesuatu yang membantu. Tapi macam kita tahu ada baik ada buruk. Bila fikir-fikir balik, orang silap guna, salah cara, buruk untuk orang tu sendiri dan ada mengakibatkan menjejaskan orang lain. So untuk dari segi education, as student, saya sendiri student, and ada masa kita pakai, ada masa kita tak pakai. Kita guna dengan cara yang baik, iaitu contohnya cari bahan, cari apa semua boleh kita guna. Dan alat education dari segi tuition, kelas online apa semua bagus. Tapi ada masa dia. Ada contohnya kita tak banyak masa untuk buat kelas, tapi lecturer nak buat kelas juga, kita boleh guna online kelas masa tu. Tapi tak digalakkan untuk masa yang panjang dan banyak kali. So itu saya punya opinion sendiri. So untuk Loki, Okey, kalau saya mudah je, saya bagi ringkas, padat. Ianya memudahkan tapi melemahkan. Sama ada dari segi fizikal dan mental. Itu je. Lepas tu untuk saya pula, kepada yang nak menggunakan AI ni, media-media baru ni dengan cara yang salah, korang kena ingat dia selalu berkembang dan sentiasa ada counter. Simple, ChatGPT tu keluar untuk student. Dan ada aplikasi AI juga yang keluar untuk lecturer untuk counter ChatGPT. So korang jangan ingat dia memudahkan dengan cara yang ringkas lah. Keluar korang boleh pakai, lepas tu korang boleh berjaya macam orang yang betul-betul fikir, creative thinking. Tak, benda ni akan sentiasa maju dan maju dan maju. Jadi gunakanlah dengan cara yang baik. Janganlah salah guna media-media baru ni. Sebabnya membawa padah yang buruk lah kalau salah guna. Itu saja. Ianya mudah lah, zaman belajar ni memang mudah. Kita guna AI apa semua ni. Bila Tapi dah kerja anjak ke zaman yang sepatutnya korang gunakan ilmu yang patutnya korang belajar sendiri tu, korang akan rasa. Macam kita tanya, berbaloi ke kita guna ni? Betul. Boleh ikut. Bangga ke? Kalau semata-mata untuk pass, dan buatlah. Orang nak experience kan. Betul. soalan dia berbaloi ke tak berbaloi? Jadi itu je lah kot yang kita nak borak hari ni. Itu je lah yang kita nak sampaikan. Jadi terima kasih lah sebab mendengar selama 15-20 minit ni kita orang berborak. Betul. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Pergi je mana-mana korang. Pergi je mana-mana. Dah habis. Pergi je mana-mana. Dah habis lah pun. Alright, terima kasih kerana mendengar. Yang baik datang dari Allah. Yang buruk datang daripada kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.